Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam episod Let's Talk About It. Dalam siri kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan checkering. Checkering ialah satu struktur yang kita buat pada permukaan kayu dalam bentuk diamond untuk mendapatkan grip yang lebih kemas dan juga mengurangkan menyembunyikan kecacatan pada kayu. Maksud saya ira kayu yang tak cantik kita buat checkering. Checkering yang popular dalam bentuk diamond sama ada 1/3 atau 3,5/1. Kadar kiraan biasanya dikira dalam line per inch. Line per inch biasanya 16 line per inch, 18, 20, 22, 24, 22 line per inch, 24 line per inch, 26 line, 28, 32. Jadi jumlah berapa line seinci bergantung pada tuan-tuan yang rasa sesuai bagi projek tuan-tuan. Dalam baris ini tunjukkan berapa line per inch yang maksudnya tadi. Ini 22 line, ini 64 line, ini 16, ini 8, 1/8, 1/8, ini 1/4. Ini juga ada juga yang 50, satu garisan 50 dalam pahala. Ini 10, yang ni 20 line seinci. Biasanya dalam membuat checkering menggunakan peralatan khas ataupun dipanggil checkering cutter. Saya tunjukkan beberapa contoh yang ada. Yang ni untuk 16 line per inch. Saya ada double cutter. Ni side cutter. Yang ni left cutter. Dalam projek kali ini saya tak tunjuk menggunakan cutter khas ini. Kita akan buat secara manual. Jadi tuan-tuan di rumah boleh buat tanpa ada cutter. Abaikan cutter ni. Saya akan tunjuk dengan menggunakan pahat biasa saja. Kita guna pahat V yang ni 60 degree. Pahat V 60 degree. Yang ni pahat V 90 degree. Nanti kita tunjukkan peralatan yang perlu ada. Okey. Pahat kita ada juga kena ada yang biasanya yang flat. Ini saya ada lebih kurang 3 mm. Saya sediakan yang 1.5 mm. 5 lebih kurang. Dan juga satu yang kecil sekali. Kecil ya, lebih kurang 1.85 macam tu je. Nanti bila ada masalah tuan-tuan tahu keperluannya. Yang ni juga 60 degree. 60 degree. Ini inner channel. Dua-dua saya guna. Yang ni outer channel, yang ni inner channel. Beza sikit ya. Kita tengok beza dia. Ini di dalam, yang ni di luar. Beza sikit. Okey, berbalik pada line per inch tadi, seperti yang saya terang tadi, bergantung kepada berapa jumlah yang tuan-tuan rasa cantik ataupun sesuai. Dan bentuk diamond tadi dia ada bentuk, dia ada ratio dia 1/3
ataupun 1:3.5. Tuan-tuan boleh buat ratio yang tuan-tuan rasa cantik, tapi yang saya terang tadi adalah ratio yang biasa digunakan dalam pembuatan checkering di barat. Okay. Sudah kita tunjuk ratio tadi. Ratio tadi, tunjukkan ratio tadi. Kalau sebelum tadi kita perlu ada juga divider, dan perlu ada pensel. Saya gunakan dua jenis pensel, dua saiz pensel, dua grade, satu 9H dan satu lagi 3H. Tujuannya bila kita tanda yang pertama ataupun kita nak buat master guideline tadi, kita guna yang lebih terang ataupun 3H tadi. Bila kita nak mula kat kata, kita ulang lagi sekali kaitan tadi menggunakan pensil yang lebih keras. Jadi saya guna pensil yang 9H supaya kita ada satu kesan lekuk pada kayu. Jadi yang kita balik kepada ratio tadi, macam mana kita nak dapatkan ratio 3:1. 3:1 tunjuk ya. Dalam contoh ni saya guna 1/4 supaya lebih jelas lagi kita nak tunjuk tu kan. Lebih jelas. Okey. Ini kita disebut master guideline yang pertama. 1, 2. Ada dua kaedah nak menanda tadi ya. Ini saya tunjuk dulu yang pertama. Kemudian kita kena dapatkan setengah pula. Setengah lebih kurang maknanya 1/8 lah. 1/8. Tuan-tuan boleh terus guna 1/8 pun tak ada masalah. 1/8. Okey. 1/8. Okey. 1/8. Kemudian kita tanda lagi 1/8. Okey. Maknanya kita kira sebenarnya separuh dan separuh. Okey. Kita dapat satu lagi tanda di bawah. Tapi sebenarnya tak perlu pun tanda di bawah ni ya. Tak perlu tandaan. Saya cuma nak tunjukkan shape yang 1:3 saja. Okey, yang ini master guideline pertama. Kemudian kita tanda master guideline yang kedua. Okey, itu master guideline yang kedua. Yang kedua, okey. Okey. Jadi kita sudah dapat dua garisan asas untuk kita punya nak buat checkering. Jadi tuan kena ingat tadi purple line tuan nak buat. Contoh dalam kali ini kita nak tunjuk 16 line seinci. 16 line seinci. Kita kena simpan siap-siap yang ni. Okey. 16 line seinci. Akan ada nanti ya, 16 line seinci kita ada.
kita akan dapat shape dia. 16 seinci. Ini bagi uh, bentuk diamond yang kita akan dapat nanti. Satu lagi tanda. Silap, yang ni tak perlu, yang ni tak perlu, yang kita tanda kat sini. Okey, dia. Silapan tadi, penerangan saya, yang ni bukan master guideline yang pertama. Yang ni master guideline yang pertama, ni master guideline yang kedua. Ini satu kaedah lagi kita guna dua guideline supaya tak confuse, kan? Yang ni sebagai master guideline pertama, kan? Ratio kita guna tadi, kita nak guna untuk ni kita guna 1/8, lebih mudah kira lagi, kita confuse, kan? 1, 2, 3. Okey. Ini maknanya master guideline yang pertama, master guideline yang kedua. Kita sambung, kita supaya nampak shape dia. Tapi nanti bila kita buat dekat kayu ni, tak perlu tanda macam ni, kan? Kita cuma buat dua garisan asas macam ni saja. Yang ni untuk tunjukkan shape ratio tadi. Okey, penuh lah. Okey, nampak? Lebih kurang sama, tapi yang ni saiz kecil, ni saiz besar. Cuma nanti bila kita nak buat, maknanya bila kita nak buat, kita dah balik kepada line per-16 tadi, line per-16. Kita tunjuk balik line per-16 ni. Tadi line dia lebih kecil, kan? Saya besarkan sikit supaya tuan-tuan nampak lebih jelas. Yang ni tak kira, silap tadi. Saya silap bagi penerangan tadi. Ya. Bentuk dia sama dia. Satu di sebelah 3 tadi. Sama, cuma yang saya tanda yang pertama ni, maknanya kita ambil sebahagian sebelah atas dan sebahagian sebelah bawah. Ini terus satu penuh. Okey. Sekarang kita akan buat pada kayu. Kita bahagi dua, tak apa, kita buat satu je contoh.
Dan sama juga tadi kita bila dapatkan setengah pula, kita kira untuk ni kita kira satu setengah aja sebenarnya. Setengah. Dan saya guna kaedah yang pertama tadi, separuh-separuh. Dan kita ulang dengan pensel yang keras tadi yang saya kata 9H. Okay. Dan mulalah dengan kalau kata ada sempadan ataupun border yang perlu di apa, dalam kawasan border, macam contoh macam ni, kawasan border, dalam kawasan border macam ni kan, tuan-tuan perlu buat dekat border ni dulu supaya nanti dia tak terlajak. Contoh ya, ini saya buat contoh saja. Okey, kita buat border dulu. Jadi, tuan-tuan mulalah dekat border dulu. Tuan-tuan kena ingat juga yang membuat kerja checkering sebenarnya memakan masa yang panjang. Jadi jangan terlampau gopoh, sebab nanti akan habis rosak kita punya projek. Sebab checkering ni biasanya dibuat bila dah benda kerja kita yang utama tu dah siap, semua yang ni cuma sebagai hiasannya je. Jadi maknanya dia dah sudah di peringkat akhir kerja-kerja kita tu. Okey, kita habiskan garisan yang pertama dulu. Tuan-tuan kena berhati-hati supaya sentiasa ikut garisan yang kita tanda ni. Bila dapat asas nanti mudah sikit. Okey. Dan kita sambung masa yang kedua. Sama juga border ni sikit ni.
Tadi saya kata tadi, kita kena tanda dengan pensel yang keras supaya kita ada kesan lekuk pada kayu. Kita ada kesan lekuk. Supaya bahagian belly pahat kita sentiasa duduk dalam tu, maknanya kita boleh kawal pahat kita dalam garisan yang sama. Okey, tu dah keluar. Tanda sikit pergi dalam, kita tanda pun kuat sangat. Saya juga ada mata yang daripada tungsten ni pun boleh guna. Kalau ada tuan untuk guna yang macam ni pun boleh juga, tapi yang saya ni terlampau tajam sangat, terlampau halus sangat. Lagi dalam, nampak? Lagi cantik dia punya tu. Dia duduk dalam garisan yang kita kendaki saja. Okey. Pahat sikit-sikit. Proses ni berulang-ulang sehingga kita dapat shape diamond yang kita nak lah, berulang-ulang. Jadi agak boring kalau tak biasa. Memang memakan masa. Kita ulang sampai kita dapat shape yang diamond yang kita nak. Okey. Sekarang kita akan ulang, akan buat garisan yang kedua. Sebab kita nak guna contoh tadi 16 line di 16 line per inch kan. Kita boleh tengok 16 line per inch kan. 16 line. Okey, ini 1/8, 1/16 line per inch kan. Betul-betul dapat 1 line per inch. Okey. Nampaklah 1/16 kita tanda di sini. Cara dia tanda, tarik ya. Ulang lagi sampai dapat kesan yang agak dalam. Okey. Berapa jumlah line yang tuan-tuan rasa perlu, tuan boleh buat. Tak ada halangan berapa jumlah line kan. Jumlah line berapa line tu tak cantik, bergantung kepada apa yang tuan rasa cantik. Mulakan sekali lagi bahagian dekat border. Okey, border dulu. Dalam
pahat tuan-tuan mestilah tajam. Kalau tak tajam nanti ada masalah sikit. Satu lagi, pahat ni kena modified. Kalau kita guna pahat yang biasanya, dia sudut tepat kan. Tengok pahat yang biasanya, yang ni in channel. Tengok dua pahat saya dah modified bagi dia bahagian depan ni ada condong ke belakang sikit, supaya bila kita macam sudut macam ni, sudut attack kita macam ni, dia tak touch dengan border yang kita nak tadi tu. Dia akan kurangkan sikit. Yang kedua, wing kiri kanan ni tak perlu besar lah. Padan dengan kita punya nak buat checkering tadi tak perlu besar. Sebab kalau besar, bila sampai sepadan ni, kalau kita buat dalam, dia akan kacau sempadan border yang kita ni lah. Kalau nak beli cut checkering tool tadi atau cutter tadi, banyak saiz yang kita kena beli, sebab bukan tentu kita nak pakai saiz yang sama kan. Kadang tak cantik kalau 1/16 line per inch, kadang tak sesuai dengan projek yang kita nak buat tu. Jadi kadang kita nak kena guna yang lebih kasar ataupun lebih halus dia punya line per inch tu. Jadi banyak model yang kita terpaksa keluar tu. Di kaedah ni memang kos yang paling murah tadi, beli ke buat ke. Ini saya buat je, pahat V ni buat sendiri. Jadi dah banyak save lah. Kalau tuan-tuan nak mulakan projek checkering ni boleh buat duit sebenarnya. Kalau ada peluang yang baik sebenarnya boleh buat duit. Tapi saya tak minat nak buat benda tu, memakan masa terlampau panjang untuk buat checkering pada butt ataupun pada foreign senjata shotgun tu. Boleh charge beratus juga tu, tapi saya tak buat lah. Sebenarnya untuk demo ni saya buat bagi siap yang ni saja. Kalau sebetulnya tuan-tuan jangan buat terlampau dalam, sebab nanti kita nak tanda berulang-ulang lagi, dia akan jadi masalah sikit kan, sebab takut lari line fish ni kan. Jadi tuan buat sikit-sikit lah, buat sikit-sikit kan. Ulang ni, ulang balik sampai semua sekali dah dapat dia punya garis asas tu, barulah kita mula ulang balik sampai dalam yang kita nak tu lah, sampai yang kedalaman yang kita nak tu. Yang ni sebab saya nak cepatkan sikit, jadi kita tak perlu tengok saya buat sampai siap semua ni kan. Okay. Ulang lagi proses yang sama. Itu yang saya kata tadi, memang makan masa yang panjang. Okay. Yang saya buat ni kayu getah, dia punya tekstur kayu getah ni tak cantik, dia kasar sikit. Pores dia tu kasar sikit. Kalau kita buat atas kayu yang elok, lebih halus, lebih cantik, dia punya bentuk diamond tu, memang kita akan dapat cantik kan. Tak berapa nampak sangat lah. Okay.
tuan-tuan dengan kupuh-kupuh nak siap, sebab bila kita kupuh memang rosak habis lah. Jangan kupuh-kupuh, relax saja buat benda ni. Sebab penempah perlu faham yang kita ni menggunakan manual dan memang memakan masa. Saya akan zoom sikit lagi. Tuan-tuan boleh tengok dengan jelas sikit apa yang berlaku dekat tu. Apa yang saya maksudkan tadi, pitch diamond ni kan, saya nak tunjuk tu je. Kita ulang sampai kita dapat puncak dia yang cantik. Ini satu tip yang saya nak beritahu. Kadang-kadang kayu yang kita buat tu dia mudah sepih, macam kayu penawar hitam baru ni saya buat, dia agak mudah sepih bila kita sampai dekat pitch ataupun dekat yang tinggal bahagian sedikit macam ni, yang ni akan sepih tangga terus. Jadi untuk mengelakkan benda tu, banyak orang tak nampak pun, tapi sebagai kita sebagai tukang, kita tengok benda tu sebagai cacat lah, kelemahan lah. Jadi untuk mengurangkan benda kejadian sekepih tadi, tuan-tuan boleh guna gam 2 second, sapu semua sekali, sapu gam 2 second kan? Ataupun boleh guna shellac, tapi shellac lambat sikit lah. Shellac lambat, saya lebih guna gam 2 second. Kita tuang cepat kering dan kita tak payah tunggu lama-lama, kita dah boleh sambung kerja kita kan? Jadi yang tu satu kaedah lah. Cuma kena ingat lah, kalau bahagian ni tak cakering, yang ni cakering, tuan-tuan kena ingat lah, kena jagalah jangan sampai dia tersebar ke bahagian yang kita tak perlu gam tadi tu. Sebab bila kena gam, kita nak shellac balik nanti habis lah, tak cantik lah. Dia punya tu kesan gam tu masih ada dalam kayu. Itu bahagian lagi. Tuan-tuan boleh buat juga pembaris khas untuk buat cakering ni. Maksud saya, pembaris ni memang kita guna untuk menanda. Sebab kalau macam kanan ni dia agak licin, jadi tuan-tuan boleh tampal sandpaper bahagian ni. Bateri pun nak habis.
tuan-tuan boleh guna sandpaper untuk buat ruler khas ni. Tuan-tuan boleh tampal sandpaper, jadi dia tak lecin lah, tak lecin. Kita sambung balik yang ni, dah tertinggal tadi. Posisi kayu ni tuan-tuan boleh kalau elok tu boleh pusing, tuan-tuan mungkin guna arah yang berlawanan, mungkin boleh pahat daripada arah ni, arah yang bertentangan. Tadi kita mula ke sana, mula ke sini pun boleh. Jadi elok kita punya guna kerja tu boleh pusing lah, boleh pusing-pusing supaya mudah sikit kita nak memahat. Yang ni satu kaedah, cuma saya nak tambah sikit lagi. Kadang-kadang bila sampai satu yang tempat yang susah sikit, kita nak guna V-tool, kan. Kadang macam saya buat projek pun dia tinggi, dia jenis kita buat high relief ni, jadi checkering tu di dalam, jadi dia sangkut dengan tebing border ni di bawah, kan. Jadi belah sini ada masalah sikit lah, tersangkut. Kalau kita nak engrave, kita pahat V daripada sini, bahagian sini memang tak terpotong, jadi kita kena reverse belah sini. Jadi cara dia kadang-kadang tak sampai tempat yang sempit, kan, tak sampai. Jadi saya tunjuk satu cara menggunakan pisau dengan flat, pahat flat. Itu yang saya buat tadi. Dah ada 2-3 saiz pahat ni, tujuan dia untuk yang tadilah, kan. Okey, tanda macam biasa juga, tanda macam biasa. Yang satu 16 line tadi tu, 16 line per ni kita tanda macam biasa juga. Kita dah buat pun separuh mungkin, kan, separuh mungkin kita dah buat. Tapi bukan sepanjang line checkering tu kita menggunakan kaedah tu, sebab mungkin nanti akan gelong sikit lah. Jadi sikit-sikit lah, yang untuk betul-betul yang sudut-sudut yang susah je. Contoh yang macam ni, ini contoh yang ni, kan. Yang pertama kita kena kita ambil yang ni, kan. Yang ni pertama kita kena potong bagi dalam sikit. Contoh ya, contoh potong di dalam. Okey. Kita guna pahat yang flat tadi. Pahat yang flat tadi kita ambil separuh je. Okey. Awal belah sini juga. Okey. Saya pasir sikit. Cuma tadi yang ni bahagian yang mudah lah, kan. Jadi kita sebenarnya boleh guna pahat V saja, pergi siap tadi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kayu kita mudah sepih, sama ada guna gam 2 second atau shellac. Tapi biasanya saya guna gam 2 second sebab lebih cepat. Sapu dan beberapa second saja kita dah boleh mula tambung. Cuma tuan-tuan kena berhati-hati lah, berhati-hati. Macam ni saya contoh tu lagi. Sebab kayu kita macam ni, ira kayu kita straight macam ni, kita potong macam ni, dia akan ada berbulu sikit, serigi sikit ni, kan. Serigi sikit ni, kalau kita nak cantik, maknanya kita boleh prepare dengan pahat flat. Prepare dengan pahat flat ni, kan.
dapat flat. Atau start potong macam ni balik. Start potong macam ni pula. Dua lah. Potong dua lah. Okay, kita sikit lagi ni kita nak dapat bentuk diamond. Tak buat semua lah, saya akan tunjuk sikit saja. Ulang balik. Ulang balik ni. Setiap garisan kita ulang sampai kita dapat bentuk diamond yang kita nak. Kalau kita guna yang 90 degree tadi, memang cepatlah dah siap. Sebab dia cetek je kan. 90 degree memang dah dapat lah. Memang dah dapat bentuk diamond tu, memang kita dah boleh dapat lah. Tapi yang ni saya guna yang 60, dia lambat sikit lah. Kita nak dapat bentuk point diamond atas tu. Ataupun tuan-tuan boleh tinggal bagi nampak kesan petak pun boleh. Mungkin episod akan datang, saya cuba tunjukkan buat apa, cutter, homemade cutter kan. Jadi tuan-tuan bolehlah buat sendiri cutter, tak perlu order online, boleh jimat kos. Tapi kalau dalam episod ni tak sempat nak tunjuk sebab panjang juga, nak buat tu banyak step yang kita nak kena buat, daripada ketuk dia sampai mengasah, nak kira diamond, kira bentuk diamond tu kan panjang juga. Jadi lain kali kita tunjuk. Okay, dia dah mula pecah. Jadi tadi kita boleh guna gam 2 second untuk dapat bagi dia tahan sikit, dia tak mudah sopi lah. Tapi pengkat awal tadi lah, bukan dah siap macam ni kita nak guna, sebab dia akan masuk dalam celah-celah ni, kita nak cuci dah jadi susah pula. Pengkat awal belum kita mula memahat tadi tu, kita elok kita sapu dulu gam tu, kita jangkakan akan pecah lah. Tapi saya nak tunjuk ni, kita tak buat. Okay, kita dapat sikit kurang lah. Ada bahagian yang kurang dalam tu dia tak nampak sangat. Bahagian ni tuan-tuan boleh guna pisau atau pahat, tapi nanti pakai pahat kan. Pakai pisau, pahat pula. Potong bang, potong dan kita pahat kan, supaya bernampak bersih sikit lah.
Okey, maknanya kalau kita tengok untuk diamond kita ni panjang sebelah, maknanya sekarang ni yang keadaan sekarang ni kita kena buang line macam ni ya. Supaya kita dapat shape diamond yang cantik. Point tu kita nak point diamond tu kita nak. Nanti saya tunjuk ni, potong dengan hard flat. Okey. Nampak? Apa lagi? Gigi. Bergigi lah yang paling mudah sekali. Gigi dalamnya. Okay, kita sudah dapat untuk diamond kan. Lebih kurang diamond macam yang ni kurang sikit. Dan maknanya tak ikut dalam lah. Tak cantum sikit. Lebih kurang. Dan kalau kita sapu, kita buat finishing dia. Finishing baru kita akan nampak dia punya texture tu untuk diamond tadi. Nampaknya. Biasanya bila selepas kita sapu, masukkan dia punya finishing tu, kita akan nampak beberapa kecacatan dia, macam contoh ni. Ini dah pecah kan. Pecah. Ini tak bersih kan. Kita boleh nampak lah part yang pecah. Masa tu dah tak dapat nampak apa lah, dah pecah. Ini tadi yang saya kata tak bersih tadi. Kita guna pisau. Pisau potong.
Okey, dan terima kasih kerana sudi mengikuti Let's Talk About It. Assalamualaikum.